Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا جميعا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas. Dan kepada semua sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tazkirah yang lalu, kita telah membincangkan panduan Nabi SAW untuk kita tadi menjaga diri kita dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada panduan Nabi SAW yang kedua, iaitu ungkapan baginda SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya ungkapan yang Nabi ajar ni, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni, disunatkan kita membacanya pada dua keadaan. Satu, pada keadaan berterusan. Keadaan berterusan ni ialah pada waktu pagi dan petang. Maksudnya pagi selepas solat subuh kita baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan petang selepas maghrib pun kita baca juga sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ialah tempat pertama kita membaca isti'azah tersebut secara berterusan. Setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Jadi Nabi SAW bersabda, sekiranya sesiapa membaca doa tersebut setiap pagi dan petang, lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada sesuatu benda pun yang boleh memudaratkannya. Jadi memangnya kita maklum dalam keadaan kita sekarang, maka kita mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan segala mudarat. Cuma permohonan kita berdoa untuk Allah menjauhkan mudarat, dia mestilah disertakan dengan satu usaha. Dan usaha tu bergantung kepada keadaan kita masing-masing. Kalau kita keluar rumah, kita usahalah untuk membersihkan diri, menjauhkan diri, menjarakkan diri, menutup hidung dan seumpamanya. Tapi ada satu lagi usaha dengan lidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ialah kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuma apabila kita baca tadi, kita angkat tangan dan selepas baca kita tiup dan kita sapukan ke seluruh badan. Jadi kita akan buat 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maksudnya masuk kepada waktu malam. Itu tempat pertama kita membacanya. Adapun tempat kedua kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati ni, ialah Nabi kata iza nazala manzilan. Apabila kita turun pada satu, ataupun kita singgah pada satu kawasan, sama ada kita sedang musafir, kita singgah kepada satu kawasan R&R untuk kita makan atau sebagainya. Apabila kita masuk saja kawasan tersebut, kita bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Atau apabila kita musafir, kita akan bermalam di hotel ataupun seumpamanya, pada ketika itu pun apabila kita masuk di dalam bangunan hotel tersebut, kita baca juga A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali. Jadi itu dua keadaan lah. Maksudnya satu, dibaca secara berterusan apabila waktu pagi dan petang, dan kedua, apabila kita datang ke satu tempat yang baru, maksudnya kita musafir ataupun kita balik ke kita pulang ke kampung, ataupun kita pergi menziarahi rumah sahabat-sahabat kita, ataupun kita berhenti di tengah-tengah perjalanan. Setiap tempat-tempat yang kita pergi tadi, maka kita minta lindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan makhluk yang diciptakan pada tempat tersebut. Jadi itu dua keadaan disunatkan kita membacanya. Dan sekiranya kita membacanya untuk diri kita, kita bacalah A'udzu bikalimat.
Kita gunakan lafaz a'udzu sama seperti surah Al-Falaq dan sama seperti surah An-Nas. A'udzu dan bermaksud aku memohon perlindungan. Bila kita baca a'udzu, maknanya kita sendiri memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membacakan doa tersebut kepada Hasan dan Husain, kepada dua orang cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya kita baca pada orang lain, kita bacalah u'idzuka. Maksudnya aku lindungi kamu. U'idzu maksudnya aku lindungi kamu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi perbezaannya, sekiranya kita baca untuk diri kita sendiri, ungkapan ni ialah a'udzu dengan waw, a'udzu. Tapi sekiranya kita nak bacakan doa tersebut kepada anak, kepada ataupun bayi ataupun kepada orang yang tidak boleh membacanya, kalau orang tadi seorang lelaki, kita bacalah u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan sekiranya ada dua orang, kita bacalah u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan sekiranya anak kita tadi perempuan masih kecil, kita bacalah u'idzuki, aku lindungi kamu. Maksudnya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna daripada kejahatan segala makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita baca kepada orang lain, kata kerja di hadapannya ialah u'idzu, dan aku melindungkan kamu. Dan kita letaklah kata ganti diri ka sekiranya seorang, koma sekiranya dua, dan ka tu untuk lelaki dan ki untuk perempuan. Jadi itulah perbuatan Nabi SAW. Apabila Nabi memohon perlindungan kepada dua orang cucunya, Nabi membaca u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi sebagai penutupnya, kita bincangkan lafaz kalimatullah tadi. Jadi lafaz kalimatullah ni sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tibi radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa kalimatullah ni bermaksud ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita memuji Allah. Maksud kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas. Maksudnya Allah Ta'ala disebabkan dia mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Maka dengan sebab ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui segala masa depan, semua kebarangkalian, segala yang akan berlaku, maka dengan ilmu tersebutlah Nabi SAW memohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungkan kita daripada syarri kejahatan ma khalaqa. Jadi apabila kita menyebut kalimatullah tadi, kita niatkanlah bahawa aku mohon perlindungan dengan ilmu-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang maha mengetahui segala-galanya. Dan begitu juga apabila kita baca ayat kursi. Ayat kursi itu dia memohon perlindungan daripada Allah. Dan dalam ayat kursi pun kita akan baca ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang berada di hadapan mereka dan apa yang berada di belakang mereka. Maksudnya perkara yang akan datang dan perkara yang telah lalu. Jadi pemeliharaan menuntut ilmu. Maksudnya seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan, dia tak boleh memelihara sesuatu perkara. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya dia tidak mengetahui keadaan makhluknya, maka dia tidak boleh memelihara makhluknya. Jadi apabila kita nak meminta pemeliharaan daripada Allah, maka kita pujilah Allah dengan sifatnya yang agung, iaitu ilmu, yang diistilahkan sebagai kalimatullahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu panduan kedua lah daripada Nabi SAW. Panduan pertama yang dah kita bincangkan ialah ucapan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan pada ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pun kita tiuplah kepada dua tangan dan kita sapu kepada seluruh badan. Dan hari ini kita bincangkan lafaz kedua, iaitu lafaz a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekiranya kita baca pada diri kita sendiri dan sekiranya kita baca kepada anak yang berada di hadapan kita, kita bacalah u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi saya menyerulah diri saya dan semua sahabat-sahabat semua agar mengamalkanlah petunjuk dan panduan daripada Nabi SAW, dan kita yakinlah kepada ajaran baginda SAW. Sebagaimana kita yakin memakan ubat kan, untuk menyembuhkan diri kita, ataupun kita minum air untuk menghilangkan dahaga, dan sebagaimana kita yakin bahawa asbab-asbab yang biasa kita buat tadi itu boleh menyebabkan Allah Ta'ala memberi kesan kepada diri kita, maka hendaklah kita yakin juga bahawa ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW juga ialah asbab yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara. Jadi kita bacalah dengan penuh keyakinan dan bacalah dengan istiqamah, dan bacalah berterusan sebagaimana kita tadi mengamalkan amalan-amalan yang lain.
Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية ندعوك يا إلهنا دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد لكشف ما ننزل من الداء والوباء إلا أنت لا إله إلا أنت فرحمنا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت فرحمنا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت فرحمنا يا أرحم الراحمين واكشف عنا ما نزل من الشدة والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا ارحم ضعفنا يا ربنا ارحم ضعفنا وارفع عنا هذا الوباء الكبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم.